Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Kita ikuti perinciannya dalam segmen esensi. Pengundi PRU DUN ke-15 di 6 negeri akan mengundi serentak pada 12 Ogos, manakala 8 Ogos bagi pengundian awal. Pengurusi SPR berkata hari penamaan calon ditetapkan 29 Julai. Seramai 9.7 juta pengundi akan menunaikan tanggungjawab di Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Ia melibatkan kos keseluruhan RM420 juta. Dalam pada itu, sebanyak 3,450 pusat mengundi dibuka melibatkan kira-kira 17,000 saluran pengundian. Selangor mencatatkan bilangan pengundi teramai iaitu 3.7 juta pemilih. Pengundi berusia antara 21 hingga 29 tahun merupakan majoriti golongan yang akan mengundi PRU DUN kali ini. Manakala pengundi muda berusia antara 18 hingga 20 tahun, kira-kira 661,000 orang atau 6.77%. Senarai nama seorang pegawai Jabatan Pendaftaran Negara yang dipercayai meminta sejumlah wang bagi kelulusan permohonan warga negara diserah kepada SPRM hari ini. Menurut Menteri Dalam Negeri, pegawai terbabit dikenal pasti selepas aduan dibuat terus kepadanya. Pihaknya menyerahkan kepada SPRM untuk melakukan siasatan lanjut. Isu kekurangan simpanan menjejaskan kesejahteraan persaraan dalam kalangan pencarum KWSP. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP berkata, dana persaraan itu menggunakan penanda aras dalam menentukan pencapaian simpanan asas mengikut umur iaitu RM240,000. Ia menerusi sasaran minimum RM1,000 sebulan apabila mencecah 55 tahun dalam tempoh persaraan selama 20 tahun. Setakat Mei, hanya 30% pencarum aktif KWSP berupaya memenuhi simpanan asas mengikut umur. Kementerian Kewangan menafikan maklumat mengenai tambahan STR sebanyak RM600 yang tular di aplikasi Telegram. MOF menerusi hantaran di Facebook memaklumkan STR fasa 3 sudah disalurkan pada 26 Jun lalu. Tempoh permohonan rayuan pula dibuka mulai 3 hingga 31 Julai bagi memastikan program tersebut disasarkan kepada yang layak. Hari keempat operasi SAR tragedi Kepala Air Jeram Air Putih Kemaman. Teknologi drone digunakan bagi membantu memudahkan pasukan pencarian mengesan 2 lagi mangsa yang belum dijumpai. Komander Operasi Unit Drone Akademi Bomber dan Penyelamat Wilayah Timur menjelaskan pemantauan menggunakan drone berkeupayaan tinggi dijalankan sekitar sektor B hingga C. Sektor itu merupakan lokasi terakhir orang awam melihat satu mayat terapung semalam. 38 lokasi kawasan rekreasi dan sungai di 10 daerah di Kedah berisiko berlaku kejadian kepala air serta banjir lumpur. Angkatan Pertahanan Awam Kedah menyatakan daerah Baling mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 11 lokasi yang berhadapan berisiko kejadian itu. Selain 9 daerah lain melibatkan 27 kawasan termasuk di Sik, Yan dan Kulim. 4 suspek ditahan bagi membantu siasatan berhubung penemuan mayat seorang lelaki warga Indonesia dalam keadaan berbungkus dengan plastik hitam dan terikat dalam but kereta. Kejadian berlaku di tepi jalan berhampiran Taman Seri Orchid, Seksyen 30, Shah Alam semalam. Timbalan Ketua Polis Shah Alam berkata, 4 suspek termasuk seorang wanita Indonesia yang semuanya berumur sekitar 40-an itu ditahan kira-kira pukul 7 malam berhampiran lokasi penemuan mayat. 5 saksi dipanggil memberi keterangan berhubung kes tembakan di hadapan sebuah rumah di Kuala Gula, Kuala Krau semalam. Ketua Polis Perak berkata pihaknya yakin dapat menyelesaikan kes tersebut dalam masa terdekat. Pada masa yang sama, beliau turut meminta mana-mana pihak yang mempunyai maklumat mengenai insiden agar tampil ke Balai Polis Berdekatan bagi membantu siasatan. Polis Kedah berjaya menumpaskan sindiket penipuan dalam talian di sebuah premis yang digunakan sebagai pusat panggilan. Ia hasil serbuan di kawasan perusahaan Mergong 2 pada Isnin lepas. Ketua Polis Kedah, Datuk Faisal Saleh berkata seramai 54 individu termasuk seorang wanita ditahan. Mereka terdiri daripada 3 lelaki tempatan, manakala selebihnya warga Bangladesh, China dan Taiwan. Sindiket menggunakan modus operandi menyamar sebagai pegawai dari agensi penguat kuasa.
Perkara syarikat Kitar semula didenda RM18,000 dan penalti khas lebih RM2.43 juta selepas mengaku bersalah gagal mengemukakan penyata pendapatan borang si taksiran 2021 hingga 2022. Magistrate Nurzihan Abdul Rahman menjatuhkan hukuman itu terhadap tertuduh Wong Siu Lian. Dia gagal mengemukakan penyata pendapatan berjumlah lebih RM3.3 juta. Kematian pelatih Pusat Latihan Pasukan Gerakan Am Ulu Kinta semalam berpunca daripada strok haba. Ia selepas bedah siasat yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainon HRPB pagi tadi. Komandan PLPGA Ulu Kinta ketika dihubungi berkata bedah siasat ke atas mayat Konstabel Muhammad Irfan Irham Badrul Hisham selesai pada pukul 11.30 pagi. Pejabat Jabatan Kemajuan yang orang asli daerah Gombak dan Petaling di Kampung Sungai Cincin, Gombak terbakar siang tadi. Kebakaran membabitkan pejabat termasuk sebuah kontena yang dijadikan pejabat. Jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Selayang dan Wang Semaju dengan kekuatan 18 anggota dan pegawai dikejarkan ke lokasi. Operasi turut dibantu 3 anggota bomba sukarela. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Jumlah dan punca kejadian sedang disiasat. Seekor ular tedung selar sepanjang 16 kaki seberat 10 kg berjaya ditangkap Angkatan Pertahanan Awam Daerah SIK. Pusat Kawalan Operasi APM terima panggilan kecemasan daripada orang awam pada 6 petang semalam di Kampung Lubuk Tualang. Setibanya di lokasi, pasukan APM dapati reptilia berkenaan bersembunyi di rusuk tiang titi di kampung berkenaan. 49 minit diambil dan ular berkenaan berjaya dijerat menggunakan peralatan khas. Beberapa aspek penambahbaikan akan dilakukan dalam meningkatkan perkhidmatan Jabatan Imigresen di pintu masuk negara. Antaranya hanya pegawai imigresen grade KP41 ke atas boleh memutuskan pemberian notis penolakan masuk kepada pengembara berbanding grade 29 ketika ini. Selain itu, pegawai yang mahir bertutur dalam bahasa asing akan ditempatkan di kaunter untuk berurusan dengan pengembara yang tiba dari luar negara. Golongan nelayan yang menerima bantuan peralatan menangkap ikan diingatkan tidak menjual kemudahan tersebut. Penerusi LKIM berkata mereka boleh dikenakan tindakan tegas termasuk pembatalan ahli sekiranya terlibat dengan aktiviti berkenaan. Walau bagaimanapun, setakat ini LKIM tidak menerima sebarang laporan seumpama itu di seluruh negara. Bantuan seperti enjin, bot, pukat dan kotak ikan berinsulasi perlu dimanfaatkan demi meningkatkan pendapatan. 20% daripada 9,000 pegawai dan anggota Polis Perak akan membantu penugasan negeri terlibat PRU DUN. Ketua Polis Perak berkata para anggota akan membantu Pulau Pinang, Selangor dan Kedah. Senarai nama anggota telah dihantar ke Bukit Aman berdasarkan keperluan. RM123 juta disumbangkan keluarga diraja Johor bagi membantu 1.6 juta rakyat Johor mendepani cabaran pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lalu. Menteri Besar berkata Sultan Johor sentiasa membantu dalam misi bantuan bencana seperti banjir, ribut dan kebakaran. Selain sumbangan kepada asnaf termasuk memperjuangkan serta melindungi hak asasi wanita dan kanak-kanak. Satu lorong baru kenderaan bagi mengatasi kesesakan teruk laluan persiaran Mokhtar Dahari di Shah Alam dijangka siap Disember depan. Esko Selangor menyatakan kerajaan negeri melalui Jabatan Kerja Raya telah meluluskan peruntukan RM3 juta bagi penambahan lorong berkenaan. Lorong tambahan sepanjang 1 km itu akan memberi manfaat kepada lebih 100,000 pengguna terutama pada waktu puncak. Bagi jangka masa panjang, penambahan 2 lagi lorong tambahan sedang dirancang. 2 kontraktor pembinaan di Kedah ditamatkan perkhidmatan dan seterusnya disenarai hitam. Ia selepas mereka gagal menyiapkan projek perumahan di bawah Perbadanan Prima Malaysia. Prima mengikut jadual ditetapkan. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan berkata pihak Prima kemudian melantik kontraktor penyelamat serta-merta bagi meneruskan projek perumahan sakit tersebut.
Usaha menyebar luas ilmu dan latihan profesional dalam pengeluaran produk halal di Sabah. Ke arah itu, satu majlis MOU melibatkan kerjasama antara Majlis Ugama Islam Sabah dan Universiti Malaysia Sabah. MOU membabitkan kerjasama dalam aktiviti penyelidikan dan pemerkasaan modal insan dalam bidang halal. Antara skopnya adalah menyelaras inisiatif penyelidikan dalam menyelenggara pembangunan modul serta pensijilan produk dan makanan halal. Pameran dan Persidangan Pertahanan dan Keselamatan Cyber (CIDES) 2023 merupakan platform pamerkan kepakaran, penyelesaian dan teknologi canggih memerangi ancaman keselamatan cyber masa kini dan masa depan. Berlangsung pada 10 hingga 13 Julai di MyTech, ia melibatkan hampir 200 pempamer dari 15 buah negara. Pengerusi Alpen Integrated Solution berkata hampir 2,000 peserta dan 50 speaker dari dalam luar negara terlibat. Persidangan antarabangsa dan Expo Smart Melaka menyasarkan 10,000 pengunjung yang diadakan pada 12 hingga 14 Oktober di MITC Ayer Keroh. Penganjuran buat kali kedua itu ke arah memacu pertumbuhan industri digital negeri. Ketua Menteri berkata selepas kejayaan kali pertama pada tahun lalu, penganjuran kali ini akan menampilkan pelbagai kelainan dengan penyertaan lebih ramai pempamer. Beliau turut mengalu-alukan penyertaan lebih ramai pemain industri, agensi dan syarikat. Satu sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif perlu dilaksanakan di Malaysia. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif KWSP, ia berikutan mekanisme sedia ada yang terhad serta tidak memadai dengan hanya 9.1% penerima manfaat dilindungi berbanding purata 55.1% di peringkat Asia dan 12.8% di tahap global. Kebergantungan usia emas juga terbukti meningkat dengan setiap 10 dewasa yang bekerja perlu menyara seorang warga emas pada 2020 kepada 3 orang dewasa bekerja pada tahun 2050. OPR wajar diselaraskan seiring pertumbuhan ekonomi negara. Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, Firdaus Rosli berpendapat dasar monetari yang tepat perlu bagi menyokong pertumbuhan ekonomi yang mampan selain memastikan kestabilan harga. Indikator ekonomi yang semakin baik akan merangsang kuasa beli pengguna seterusnya mempengaruhi kadar inflasi. Justru penyelarasan OPR menyeimbangkan kembali perbelanjaan orang ramai. Sementara itu, pertimbangan yang adil harus dilakukan oleh Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC. Langkah berkenaan bagi menentukan naik turunnya OPR. Pakar ekonomi Profesor Tan Sri Nur Azlan Ghazali berpendapat dalam situasi ekonomi dunia yang mencabar, faktor luaran dan domestik perlu diberi keseimbangan. Proton mencatat kejayaan separuh pertama tahun ini dengan mencapai jumlah jualan terkumpul terbaik sejak tahun 2012. Ia mengatasi pertumbuhan jualan untuk industri otomotif dalam tempoh berkenaan lebih daripada 3 kali ganda dengan 14,351 unit dijual pada Jun untuk kedua-dua pasaran domestik dan ekspor. Jumlah jualan pada separuh pertama 2023 kini 77,321 unit. Ia adalah angka pertumbuhan tertinggi dalam kalangan 5 jenama teratas di pasaran automotif Malaysia. Pelancaran di rantau at Ipoh diharap dapat menyemarakkan lagi sektor pelancongan Perak. Menteri Besar berkata usaha itu sejajar dengan salah satu daripada 6 agenda aspirasi rakyat dalam Pelan Perak Sejahtera 2030 iaitu merancangkan pembangunan ekonomi digital. Ipoh menjadi salah satu pilihan utama nomad digital disebabkan permintaan tinggi oleh komuniti tersebut. PBB akan bersidang secara tertutup Jumaat ini bagi membincangkan ketegangan yang terus memuncak di Bandar Jenin Tebing Barat hingga menyebabkan angka kematian meningkat. Situasi semakin meruncing sejak beberapa bulan kebelakangan ini susulan serangan Israel ke bandar-bandar Palestin. Terbaru, tentera Israel pada Isnin melancarkan operasi ketenteraan terbesarnya di Jenin dalam tempoh lebih 20 tahun. Manakala hampir 190 rakyat Palestin telah dibunuh tentera Israel sejak awal tahun ini. Sementara itu, Israel mula mengundurkan tenteranya dari Jenin 2 hari selepas melancarkan operasi ketenteraan besar-besaran. Menurut tentera Israel, pasukan pertama meninggalkan bandar itu pada lewat petang Selasa. Tidak dapat dipastikan berapa lama masa diambil untuk proses pengunduran itu.
Sekurang-kurangnya 3 maut manakala 8 lagi cedera dalam insiden tembakan di pusat bandar Fort Worth, Texas. Tiada penahanan dibuat dan motif serangan belum diketahui. Insiden tembakan berlaku semasa perhimpunan tahunan dikenali Como Fest. Ketika kejadian, orang ramai sedang menyaksikan pertunjukan bunga api hingga menyebabkan anggota polis sukar mengawal keadaan. Presiden Perancis Emmanuel Macron sedang mempertimbangkan untuk menyekat media sosial dalam usaha menghalang pergolakan terus berleluasa. Pertimbangan itu perlu memandangkan penggunaan rangkaian media sosial golongan muda yang menyertai protes dan kemungkinan untuk mengenakan sekatan. Pada Jumaat, Macron menyalahkan media sosial sebagai punca kepada peningkatan keganasan. Pekerja yang membaiki penghadang laluan silap membuat sambungan pada sistem isyarat automatik rangkaian. Itu punca tragedi kereta api di India pada 2 Jun lalu. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Syaril Sarapuddin dan Syuhaida Arifin untuk paparan lebih komprehensif. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.